warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah diberikan kesempatan kepada kita pada hari ini untuk kita bersama meneruskan lagi pengajian. InsyaAllah kita akan menyambung kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid, sebuah kitab pada membicarakan, membahaskan berkenaan dengan perkara akidah, perkara usuluddin ataupun berkenaan ilmu tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita, berikan kepada kita kefahaman kepada agamanya, dan mudah-mudahan diberikan taufik serta hidayah untuk beramalkan dengan ilmu yang kita pelajari, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang lalu kita dalam perbicaraan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dalam perbicaraan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pelajaran yang lalu telah diterangkan kepada kita berkenaan dengan beberapa ciri i'tiqad yang salah dan i'tiqad yang sebenar, berdasarkan kepada memberi bekasnya makhluk. Ya, hukum mengiktikadkan makhluk ataupun sesuatu itu memberi bekas. Baik, ada golongan di mana mengiktikadkan bahawa sesuatu ataupun makhluk itu memberi bekas, maka hukumnya tidak ada khilaf pendapat ulama tentang kufurnya. Bila kita beriktikad bahawa ubatlah yang memberi sembuh, bila kita beriktikad pisaulah yang memotongkan, bila kita beriktikad racunlah yang mematikan, bila kita iktikad duitlah yang menyenangkan kehidupan kita. Baik, itu semuanya apabila dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh menjejaskan akidah. Baik, dan juga ada setengah juga yang beriktikadkan bahawa apa yang dibuat, apa yang dikerjakan adalah daripada kudrah makhluk itu sendiri. Seperti fahaman Mu'tazilah, di mana Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kudrah yang Allah berikan kepada makhluk, dengan maka kudrah tersebut kitalah yang buat, yang tentukan apa yang kita nak. Baik, ini pun juga tidak bertepatan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun bagaimana ulama tidak mengkufurkan golongan Mu'tazilah, kerana mereka masih beriktikad yang kudrah yang hasil daripada kita itu hasilnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga golongan seumpama mana golongan Jabariyah yang beriktikad bahawa makhluk ini tidak ada apa-apa, langsung usaha, ikhtiar dan sebagainya, memang kita tak boleh buat apa. Seumpama mana golongan Jabariyah, di mana makhluk ni dia seolah seperti bulu yang ditiup angin. Ikutlah nak pergi ikut mana pun, kita tidak ada usaha, ikhtiar apa, tak ada. Baik, golongan begini pun adalah golongan yang sesat. Dan kemudian golongan yang sebenarnya ialah kita ini dituntut Allah Ta'ala untuk usaha dan ikhtiar di dalam sesuatu perkara. Namun yang menentukan keputusan di sebalik usaha dan ikhtiar kita itu adalah Allah Ta'ala semata-mata. Kita apabila sakit disuruh kita berubat, pergi usaha, pergi hospital,
pergi klinik ke, ambil ubat ke, makan ubat ke, kita dituntut untuk berubat. Itu usaha kita. Namun adakah semestinya dengan usaha kita pergi berubat, makan ubat mesti kena sembuh? Tapi tidak semestinya. Kenapa? Kerana kita hanya usaha dan ikhtiar. Itu dituntut di atas kita. Adapun keputusan usaha dan ikhtiar kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak sembuhkan, dia sembuh. Kalau tak nak sembuh pun itu hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka golongan inilah yang disebut sebagai golongan yang muwahhid. Golongan yang mendapat kejayaan, kelepasan di dunia dan di akhirat. Baik. Dan begitu juga tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung hingga kepada perbicaraan berkenaan dengan dalil iradah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala musannif rahimahullah. Dalil iradah Allah Subhanahu wa taala, yakni dalil Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ia dengan sifat iradah. Apa dalil yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan iradah? Baik, jika iradat ternafi daripada Allah taala, nescaya ia adalah lemah, kerana menurut bicara akal, qudrah itu terhenti pada iradah. Dan jika ia lemah, nescaya ia tidak menjadikan sesuatu pun daripada alam ini. Yang demikian adalah terbatal pada penglihatan dengan penyaksian musyahadah. Ini dalil akli. Dalil akli bila kita fikirkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan iradah. Apa makna iradah, tuan-tuan? Iradah artinya kehendak. Selalu kita kalau iradah ni dia gukan ataupun dia sepadankan dengan kudrat, iradat, kudrat, iradah. Kudrah dan iradah ni dia ada kaitannya lah. Kudrah dan iradah ni ada kaitannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala iradahnya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka yang melaksanakan iradah Allah adalah kudrahnya. Seumpama kita nak balik kampung lah, kita nak balik kampung, kehendak kita nak balik kampung, nak tu ada, maka kudrat, tenaga, keupayaan yang ada pada kita lah melaksanakan planning untuk balik kampung tersebut. Jadi apa yang dilaksanakan oleh kudrah kita, oleh keupayaan kita itu berdasarkan apa kehendak kita. Namun kita berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Tuhan kehendak pasti kudrat laksanakan seperti kehendak iradat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bercanggah sama sekali. Kalau Allah Taala kata hitam, maka hitamlah jadinya. Kalau Allah Taala kata mati, maka matilah jadinya. Kalau Allah Taala kata hidup, maka hiduplah jadinya. Tak ada kalau Tuhan kata hitam jadi putih. Kalau Tuhan kata mati, hidup pula. Kalau Tuhan kata hidup, mati pula. Tak. Sebab itu iradat dan kudrah Allah Subhanahu wa taala maka mesti muwafaqah. Mesti muwafakat. Muwafakat ni artinya apa? Artinya dia mesti, orang kata dia mesti sepakat. Muwafakat dia sepakatlah. Dia tak boleh bercanggah sama sekali. Kerana apa? Kalau bercanggah itu menunjukkan kepada kelemahan. Kan? Kita ni nak masak gulai, tiba-tiba pergi jadi masak kurma pula. Nak masak gulai, kita masak jadi masak kurma. Jadi menunjukkan kelemahan kita, tak reti kita. Nak buat benda lain, pergi jadi benda lain. Tapi adapun Allah Subhanahu wa taala, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala tidak akan bercanggah sama sekali. Dan begitu juga pada pelajaran yang lalu dan beberapa kali siri pengajian kita mengkaitkan bahawa iradat dan kudrat ini juga ada kaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makna qadar ni apa tuan-tuan? Qadar ni artinya sukatan. Sukatan, ketentuan, itu makna qadar. Baik. Jadi sifat apakah yang menentukan, yang mensukatkan, mengqadarkan? Ada sifat iradah Allah Subhanahu wa taala.
Dengan sifat iradat, Allah Ta'ala tentukan kita sekian makhluk ini akan berlaku sekian akan hidup ke mati, apa yang akan berlaku pada alam ini. Maka dengan iradah Allah Ta'ala menetapkan ketentuan. Baik. Jadi apa yang Tuhan dah tentu, bila sampai masanya, maka sifat kudrat Allah Ta'ala ini laksanakan. Pelaksanaan daripada kehendak Allah itu dinamakan sebagai qada. Pelaksanaan daripada apa kehendak Allah, apa qadar Allah Ta'ala kepada kita, itu dipanggil qada. Jadi qada ni kaitan dengan sifat kudrah Allah. Adapun qadar kait dengan sifat iradah Allah. Sebab iradat kehendak, maka dengan kehendak ini dia menentukan. Dia tentukan sekian. Dia planning sekian. Ketentuan Allah, planning Allah, itulah yang dinamakan qadar. Bila sampai masa dia tuan-tuan, cukup waktu dia, cukup masa dia. Bila sampai masa dia, maka kudrah lah yang akan laksanakan. Pelaksanaan daripada qadar Allah itulah dinamakan qada. Boleh tak? Berarti sifat qada, qadar ni ada kaitan dengan sifat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka kita kata dalil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan iradat. Kerana apa? Kerana jika iradat ternafi daripada Allah Ta'ala, jika iradat ni tidak ada pada Allah Ta'ala, katakanlah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bersifat dia dengan sifat iradah, nescaya adalah ia lemah. Mesti Tuhan itu lemah. Kalau Tuhan pun tak ada kehendak, tak ada ketentuan ke atas kita makhluk, tentulah lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menurut bicara akal, kudrah itu terhenti pada iradat. Kerana kalau mengikut pada orang kata fikiran akal kita, apa sahaja pelaksanaan kudrah, apa sahaja yang kudrah laksanakan, mestilah berdasarkan kepada kehendak dia. Tuhan takkan buat, kalau dia nak jadi, dia nak mati kan, kemudian tak berlaku mati tersebut. Tidak akan boleh berlaku macam tu. Kalau Tuhan kata mati, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Tuhan kata jadi, Tuhan kata nak, kalau Tuhan kata mati, Tuhan kata hidup. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan iradat, tentu juga dia tidak menjadikan, tidak menghidupkan, tidak mematikan, tidak mengubah makhluk ini, tidak itu, tidak ini, tidak. Daripada kudrah dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab apa sahaja yang nak dilaksanakan kudrah mestilah berdasarkan kepada kehendak Allah. Itu kalau kita fikirkan kepada akal kita. Baik, jadi lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ia Allah Ta'ala itu lemah, nescaya tiada ia Allah menjadikan sesuatu pun pada alam ini. Kalaulah Allah Ta'ala itu lemah, dengan arti kata Tuhan itu tak ada sifat iradah. Bila Tuhan tidak ada iradat, dia juga tidak ada kudrah. Dan kalau Tuhan itu lemah, nescaya alam ini tak boleh jadi, tak boleh ada alam ini. Sebab apa? Sebab dia lemah. Sebab Tuhan pun tidak kehendak, sebab Tuhan pun tidak menjadikan. Jadi tentulah tidak adanya alam ini. Baik. Yang demikian itu adalah terbatal. Terbatal ni artinya tak terpakailah. Terbatal, ternafi sama sekali pada penglihatan, penyaksian, yakni dengan musyahadah mata kepala kita sendiri. Baik, kata kalau Tuhan itu tak bersifat dengan iradat, tentulah mustahil. Kerana apa? Kerana Tuhan tak bersifat dengan iradat, tentulah tidak adanya alam ini. Baik, sedangkan alam ini ada tak? Alam ini sudah ada. Dengan kesaksian mata kepala kita sendiri yang alam ini ada. Maka sebab itulah alam inilah membuktikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Sebab itu tuan-tuan, sebelum-sebelum ni pun kita dah ulang banyak kali yang pengajian ilmu akidah ni dia tidak susah tuan-tuan. Yang akidah ni dia ada 3 subjek paling besar sekali. Yang pertama uluhiyah, yang kedua berkenaan dengan nubuah, yang ketiga berkenaan dengan ghaibiyah.
Tiga subjek besar dalam pengajian akidah. Yang pertama berkenaan dengan uluhiyah, yakni ketuhanan. Maka dalam bab ketuhanan, apa yang kita belajar, kita mengaji sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala atas Allah taala, dan lawan dan satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, setiap sifat tersebut tuan-tuan mestilah kita bersertakan dengannya dalil. Apa dalil Tuhan sifat dengan wujud, apa dalil Tuhan sifat dengan qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Semua sifat-sifat kesempurnaan tersebut mestilah kita kena reti. Yang ni reti ni dengan cara kita ada dalil. Baik. Lepas tu dulu kita bagi tahu dalil-dalil ni dia ada dua macam, dua jenis, dua bahagian. Yang pertama namanya dalil aqli, yang kedua namanya dalil naqli. Dalil akal yang pertama. Yang kedua dalil naqal. Naqli ni artinya dalil yang diambil, yang dipetik daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka kedua-dua ni, dalil akli dan dalil naqli ni boleh diguna pakai dalam ilmu akidah. Dalil akal boleh pakai sebab memang Tuhan suruh kita fikir. Afala tatafakkarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilal samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Baik, Allah Ta'ala suruh kita fikir, apakah tidak kamu lihat kepada unta yang aku ciptakan. Suruh tengok tu tuan-tuan, bukan suruh tengok saja. Suruh tengok, suruh fikir. Sebab apa Tuhan suruh tengok? Sebab dengan tengok baru kita boleh fikir. Kita tak nampak, tak dengar, tak apa, nak fikir apa? Alat untuk berfikir dengan penglihatan, dengan pendengaran. Kita dengar. Jadi penglihatan, pendengaran ni alat yang kita guna untuk mendapat information. Bila dapat information sampai otak kita, baru kita boleh fikir. Sebab tu Tuhan sebut afala yanzuru, tidakkah kamu lihat? Kan suruh lihat saja. Makna lihat ni fikirlah. Kepada unta yang aku ciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit yang aku angkatkan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung galang bukit bukau yang aku tetapkan, yang aku tegakkan, yang aku pasakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi yang aku hamparkan. Suruh kita fikir. Sebab apa suruh kita fikir? Sebab bila kita fikir, barulah masuk kebesaran Allah Ta'ala, baru masuk iman dalam hati kita. Sebab itu dalil akal ni diguna pakai dalam perkara akidah. Dan asalkan selagi mana dia tidak bercanggah dengan nas, dengan Al-Quran dan dengan sunnah. Tak apa, boleh guna. Baik. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita bagi tahu semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena bersertakan padanya dalil. Maka yang paling kuat hujjah dan dalilnya adalah dalil daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dan juga boleh kita menggunakan dalil aqli, dalil akal. Dan dalil akal ni pun tidak susah tuan-tuan, boleh kita gunakan untuk semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Taala. Dalilnya ialah adanya alam ini. Cukup lah. Adanya alam ini. Ini selalu saya ulang-ulang kan. Ingat ke tak tahulah tuan-tuan. Ya. Bila kita apa dalil Tuhan bersifat dengan wujud, adanya alam ini. Apa dalil Tuhan bersifat dengan qidam, adanya dalil ini, adanya alam ini. Apa dalil Tuhan bersifat dengan hayat, adanya alam ini. Apa dalil Tuhan bersifat dengan ilmu, adanya alam ini. Semua adanya alam ini. Tak apa tuan-tuan. Baik. Jadi mudah-mudahan kita mendapat orang kata inilah mengerti kefahaman daripada akal yang kita gunakan. Baik. Jadi adapun dalil naqlinya banyaklah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala berkehendakkan sesuatu, maka Allah berkata kun, jadi, maka jadilah. Idza arada syai'an, bila Tuhan mengkehendakkan sesuatu. Baik. Jadi itu dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah Taala itu bersifat dengan ilmu.
Maka dia kata, maka sabitlah kudrah baginya. Maka bila kita dah lihat adanya alam ini, maknanya adanya alam ini adalah yang menjadikan dia. Bila kata ada yang menjadikan dia, tentulah Allah yang menjadikan dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sabitlah kudrahnya, maka sabitlah iradat. Bila kita kata Allah Taala itu ada padanya sifat iradat, ada pada Allah Taala itu sifat kudrah. Bila ada pada Allah Taala sifat kudrah, tentu juga ada padanya Allah itu sifat iradat. Sebab tu kita kata kudrat iradat Tuhan ni tak bercanggah. Yang bercanggahnya kita je. Nak balik ke Rawang, terlepas kita ke Senawang. Nak balik Rawang terlepas ke Senawang. Kenapa lepas Senawang? Kenapa orang tak sepakat kehendak kita dengan apa yang kita buat? Itulah sebab kelemahan kita. Kita lemah, mungkin terlupa ke, terlajak jalan ke, kan? Ataupun mengantuk ke, tak perasan ke. Itu sifat-sifat kita. Tuhan tak. Kalau dia kata jadi, dia kata hidup. Kalau dia kata hitam, hitamlah. Takkan berubah hakikat. Dan itulah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sabitlah sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, maka mustahillah lawannya, iaitu ada sesuatu dengan ketiadaan kehendak. Bila kita tetaplah hati kita sekarang ni, kita pun fahamlah, sekarang kita pun dah i'tiqad, berpegang dalam hati kita sungguh Allah bersifat dengan iradah, maka lawannya mustahillah Allah bersifat dengan sifat kelemahan, yakni Tuhan tak berkehendak. Baik, itulah dia berkatakan dalil bagi sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Habis tentang sifat iradah, dan seterusnya kita masuk sifat yang ke-9, ilmu, artinya mengetahui. Yang dikatakan ilmu itu iaitulah satu sifat yang maujudun, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan sifat ilmu ialah sifatun maujudatun qaimatun bi dzatillahi taala. Dia kata ilmu ini ada satu sifat yang maujudun. Makna maujud ni sifat yang ada sungguh. Makna maujud ni sehingga kata ulama, lau kushifal hijab la ra'ainahu. Kalaulah Tuhan bukakan hijab kita, nescaya kita akan dapati sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara sifat ma'ani ini adalah sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka sifat-sifat ilmu ni adalah sifat yang maujudun, yang sedia, artinya yang sudah sedia ada. Sebab tu tuan-tuan, bila kita mengaji berkenaan dengan Tuhan, bila kita nak mengenal Allah, Allah ada padanya zat, ada padanya sifat. Allah itu sendiri ada pada Allah itu zat, yakni diri dia, dan ada padanya sifat. Tapi pada Tuhan ni selalu kita tak sedaplah nak gunakan diri Tuhan. Takut kita terbayang pula Tuhan ni macam orang ke, ada kaki, ada tangan ke, sebab dia ada diri. Maka kita kata zat. Zat ni umum lah. Umum, sesuatu apa yang maujud itu ada zatnya. Maka Allah Ta'ala itu zat Allah, sifat Allah qadimun. Ini basic yang kita mesti kena faham elok. Diri Tuhan, sifat Tuhan qadim. Apa makna qadim? Qadim artinya sedia. Apa makna sedia? Artinya adanya tiada permulaan. Adanya Allah Ta'ala ni tak ada mula pada ada dia. Dengar macam berbelitnya tuan-tuan. Sebenarnya dia tidak berbelit pun. Tentu setengah kita fikir macam mana ada tak ada mula. Ada tak ada mula. Macam mana ada tak ada mula? Kalau kita nisbahkan kepada diri kita, mungkinlah. Ataupun kalau kita kiaskan Tuhan macam makhluk, macam itulah. Sebab setiap makhluk ada permulaan. Tapi adakah Allah perlu kepada permulaan? Tuhan tak perlu kepada permulaan. Wal awwal wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Wal zahiru wal batinu, yang zahirnya, yang batinnya.
Dialah yang awal, dialah yang akhir. Makna awal ni apa tuan? Makna awal ni artinya adanya tanpa permulaan. Itu makna awal. Jadi Tuhan tu ada tanpa permulaan adanya. Itu dipanggil sifat qidam. Dan sifatnya juga dipanggil sebagai qadim. Qadimun. Baik. Jadi tak perlu pelik lah tuan. Sebab apa? Sebab setiap sesuatu yang ada mula, ada akhir. Sesuatu itu dia terkait dengan masa. Dia terkait dengan masa. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dengan masa. Masa ni tuan-tuan, makhluk Allah. Masa-masa ni Allah yang menjadikan. Sebelum ada masa lagi Allah dah ada. Sebab tu macam mana kita nak kaitkan Allah Ta'ala ada dulu, ada kemudian, ada, tak perlu. Sebab sebelum ada masa, Tuhan dah ada. Maka Allah lah yang menciptakan masa, Allah lah yang memanjangkan masa, Allah lah yang memendekkan masa, mencepatkan, melambatkan. Masa yang berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sungguh, kita ni tak terlepas dengan masa. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan makhluk ni, adatnya makhluk ni mesti kena ikut masa. Itu adatnya. Adat tak semestinya juga. Adat dia begitulah. Sebab tu kita ni ada tarikh lahir kita, ada tarikh kematian kita. Dan sebab apa? Kita ada mula, sebab kita ada akhir, sebab kita ada kait dengan masa. Adapun Tuhan tak perlu dikaitkan dengan masa. Sebab tu tidak pelik bila kita mengaji akidah baru kita faham. Oh, itulah dimaksudkan dengan sifat qidam Allah, makna sedia. Makna sedia apa? Artinya adanya Tuhan tanpa ada permulaan. Itu makna qidam, artinya sedia. Baik. Jadi jangan kita kiaskan Allah seperti makhluk. Macam mana sesuatu ada tapi dia tak ada mula? Jangan kiaskan Tuhan dengan makhluk yang mana Allah Ta'ala dia tak sama macam kita. Kita tahu baik, itu dia kata. Jadi kaedah ni tuan-tuan dalam ilmu akidah, awal-awal lagi kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat Allah itu qadim dan sifat dia juga qadim. Apa makna qadim tuan-tuan? Qadim ni artinya sudah sedia ada. Itu makna qadim, sudah sedia ada. Apa makna sudah sedia ada? Yang ni adanya tanpa mula. Itu sedia. Maka begitu juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala artinya sifat ilmu ini ada pada zat Allah. Yang nyata dengannya, dengan sifat ilmu ini segala perkara menurut apa yang sebenarnya, iaitu segala yang wajib, yang harus dan yang mustahil, secara meliputi dan tafsil, dengan tiada didahului tersembunyi. Itu maksud ilmu. Ilmu-ilmu ni artinya pengetahuan. Allah Ta'ala ada ilmu padanya, sifat ilmu. Ada pengetahuan. Kita kata manusia pun ada ilmu juga, ada pengetahuan. Tapi nama sahaja sama tuan-tuan. Allah ada ilmu, kita juga ada ilmu. Allah ada kudrah, kita juga ada kudrah. Allah ada sama', ada basar, kita juga ada sama', ada basar. Allah ada sifat kalam, kita juga ada sifat kalam. Habis tu apa bezanya? Nama saja beza, nama saja sama, tapi hakikat sifat takkan sama. Zat Allah tak sama dengan makhluknya, sifat-sifat Allah tak sama dengan makhluknya, perbuatan Allah juga tidak sama dengan makhluknya. Itu yang kita mengaji dalam sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya wahdaniyah artinya tunggal. Wahdaniyah artinya tak berbilang-bilang. Wahdaniyah artinya satu. Wujud, qidam, baqa', khalafatul hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Sifat yang keenam. Kita mengenai sifat wahdaniyah dulu kan. Kalau kita faham balik mana wahdaniyah ni, iaitu wahdaniyah ni esa Tuhan, tunggal Tuhan pada tiga perkara. Yang ni tunggal Allah Ta'ala pada zat dia. Yang ni tak ada zat yang lain macam zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala juga tak tersusun-susun, tak berjuzuk-juzuk seperti makhluk.
Yang kedua, esa Allah Subhanahu Wa Taala daripada segi sifat dia. Dan tidak ada yang lain sifat macam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala pada Tuhan itu satu sifat, hanya satu sifat sahaja. Kita berbeza tuan-tuan. Makhluk ni dia banyak sifat. Penglihatan kita, sifat penglihatan kita ada dua. Ada satu kiri kanan. Pendengaran kita ada dua, kiri kanan. Kan? Kekuatan kudrah jari kita, setiap jari ada kudrah masing-masing. Setiap tangan ada kudrah masing-masing, kaki ada kudrah. Jadi pada diri kita ni ada berbilang-bilang sifat. Pada satu-satu kudrat berbilang-bilang, penglihatan berbilang-bilang, pendengaran berbilang-bilang. Nah, berbilang-bilang ni menunjukkan kepada kelemahan. Sebab apa? Sebab mata kanan ni dia support mata kiri. Mata kiri support mata kanan. Kalau buta sebelah mata, susah ke senang? Susah. Kita perlu dua-dua mata. Itu pun dua-dua mata pun kita tak boleh tengok semua. Kan? Jadi berbilang-bilang sifat yang ada pada kita ini menunjukkan kelemahan. Kita ada 5 jari. 5 jari ni ada kuasa, ada tenaganya masing-masing. Ada kudrahnya masing-masing. Kalau hilang satu jari je tuan-tuan, hilang ibu jari pun dah susah nak makan nasi. Sebab apa? Kena ada 5 juga. Sebab masing-masing ni dia support antara satu sama lain. Jadi berbilang-bilang sifat ini pada satu-satu sifat adalah menunjukkan kepada kelemahan. Adapun Allah, sifat ilmu Tuhan satu sahaja. Kudrah Allah satu sahaja. Sama basar Allah juga satu sahaja, tak berbilang-bilang. Itu dah dikatakan wahdaniyah Allah pada sifat dia. Itu kita mengaji pada sifat wahdaniyah dululah. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kita kata sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sedia pada zat Allah Taala yang nyata dengannya segala perkara menurut apa yang sebenarnya. Jadi sifat ilmu ini, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan ilmu nyata segala perkara. Sebab itu 3 sifat ni tuan-tuan, sifat sama', sifat basar, sifat ilmu, dipanggil ta'alluq inkishaf. Sama' basar ilmu. 3 sifat ni, bagaimana caranya bersifat Allah Ta'ala dengan 3 sifat ni? Dengan caranya dengan nyata. Nyata. Apa makna nyata tuan-tuan? Nyata ni artinya unlimited. Senang kita pakai bahasa sekarang kan. Nyata ni maknanya unlimited. Tak ada sekatan, tak ada keterbatasan. Pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala juga unlimited. Penglihatan Allah Taala juga unlimited. Ilmu Allah juga unlimited. Mana unlimited ni tuan-tuan? Tidak terbatas. Itu dipanggil ta'alluq inkishaf. Baik. Jadi walaupun kita kata 3 sifat ini sifat unlimited, kerja dia ni unlimited, tetapi unlimited dari sama' dan basar itu tak serupa lah. Mendengar dengan cara mendengar, melihat dengan cara melihat, ilmu dengan cara ilmu, tak sama. Tak sama dengan cara, tak sama, tapi hakikatnya kerja 3 ni dia unlimited. Ta'alluq panggil ta'alluq inkishaf, unlimited. Sebab tu dia kata dengan ilmu ini nyata segala perkara. Maksud nyata segala perkara ni tuan-tuan, tidak terselindung pun satu apa jua maklumat pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat ilmu dia ni. Menurut apa yang sebenar, kan? Menurut apa yang sebenarnya. Kita ni kadang-kadang kita kata aku reti juga, kita kata aku pun pandai juga, kan? Aku pun ada ilmu juga, tetapi apa yang kita reti kadang-kadang tak betul pun. Kita je kata betul kan, tapi sebenarnya apa yang kita faham tu sebenarnya tak betul. Kan? Begitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ilmu dia pasti betul, pasti berbetulan dengan hak sebenarnya. Sama ada berbetulan tersebut pada perkara-perkara yang wajib, yang mesti seumpama mana berkenaan dengan zat Allah dan sifat dia. Allah mengetahui
bagaimana keadaan zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui yang sebenarnya. Dan begitu juga Allah Taala mengetahui yang harus. Yang harus ni ialah seumpama mana mengetahui perihal makhluk. Harus ni makhluk lah kita katakan. Mana harus ni mengetahui sesuatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Mana harus ni kita boleh kata makhluk lah. Tuhan tahu perihal makhluk. Tak ada yang sembunyi pun. Tuhan tahu sebelum daripada ada makhluk, ketika mana ada makhluk, setelah binasa makhluk, Tuhan tahu belaka semua perkara. Kan? Walaupun sebelum ada makhluk, Tuhan dah tahu dah. Tuhan sudah tahu apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tuhan sudah tahu. Baik, dan juga Allah juga mengetahui perkara yang mustahil. Apa makna mengetahui perkara yang mustahil? Iaitu perkara yang mustahil seumpama mana perkara atau sifat yang mustahil pada Allah. Yakni Allah mengetahui dengan ilmunya yang sifat mustahil tersebut tidak ada padanya. Allah Ta'ala tahu perkara yang mustahil. Baik, maka mengetahui Allah itu dengan secara meliputi. Maksud meliputi ni artinya tahu belaka semuanya. Dan tafsil, makna tafsil ni secara terperinci, dengan ketiadaan didahului oleh tersembunyi. Tuhan dia tahu tak didahului oleh tak erti, tak didahului oleh tersembunyi. Tak macam kita. Kita tahu juga, tapi sebelum kita tahu ni asal-asalnya kita pun tak erti lagi. Kan? Tengok anak-anak yang baru dilahirkan, baby yang baru dilahirkan, beranak tu terus erti kan tuan? Terus kan reti nak makan nasi, pakai baju, terus kan reti nak pergi sekolah, reti tak? Tak reti apa. Berak pun rata-rata lagi. Nak makan pun tak reti nak bagi tahu. Tahu-tahu melangit gitu je lah. Siapa tu? Kita lah. Yang sekarang ni kita ni sebagai seorang yang orang bijak pandai, kita belajar tinggi, kita ada master PhD, kita orang panggil doktor, kita ni hebat orang yang tapi sebelum kita sampai ke situ dulu ni kita macam mana dulu? Asalnya kita tak erti, bodoh. Hatta sekarang pun yang reti sekarang ni pun bukan reti semua juga. Betul kalau kita kata aku seorang yang hebat, aku ada PhD, aku doktor, kita tahu bidang kita je lah. Kalau dia bahagian engineer, dia pakar bahagian engineer lah. Kemudian engineer pula bahagian takhusus bab skru, maka dia tahu bab skru je lah. Bukan tahu semua pun. Tapi ilmu Allah ni tidak, orang kata, limit. Tuhan tahu belaka semua. Tahu secara tafsil, dengan ketiadaan didahului oleh tersembunyi. Sifat ilmu hanyalah ada satu ta'aluk jua, iaitu ta'aluk meluluskan ketika sedia kala, iaitu ta'aluk tanjizi qalib. Jadi sifat-sifat ilmu ni ada satu sifat sahaja, ada satu ta'aluk sahaja. Ta'aluk ni kerjalah tuan-tuan, iaitulah lulus mengetahui Allah Ta'ala sedia kala lagi. Itu dia panggil ta'aluk tanjizi hadis. Maha tinggi, mengetahui pada azali lagi segala perkara hingga tiada kesudahan. Mahakah Allah Subhanahu wa taala ini, dia mengetahui setiap perkara sejak daripada azali lagi. Tuhan tahu dah perihal kita makhluk. Allah Taala tahu tentang dia pun tahu, tentang makhluk pun tahu. Walaupun makhluk itu belum ada sekalipun, belum wujud sekalipun, Tuhan sudah tahu. Hingga apa yang tiada kesudahan baginya, seperti sifat kamalat, sehingga kan tak ada kesudahan bagi sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, Tuhan tahu belaka. Dan setiap orang daripada ahli syurga, dan begitu juga apakah kesudahan bagi ahli syurga? Ahli syurga ni tak ada kesudahan tuan-tuan. Bila kita masuk dalam syurga, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maka keadaan manusia, hamba-hamba yang diberikan nikmat, yang berkekalan dia di dalam syurga ni, Tuhan tahu keadaan macam mana. Yang maksud kekal macam sampai tahap mana, Tuhan tahu belaka. Ni dikatakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mustahil lawannya, lawan bagi sifat ilmu itu iaitu jahil. Jadi mustahil lah Tuhan itu bersifat dengan jahil.
Tuhan tak bersifat langsung dengan kelemahan pada sifat ilmu. Koklah Tuhan terlupa sekejap, Tuhan tak ingat ke, Tuhan dia tak sempat nak fikir, tak ada. Tu kita lah. Adapun Tuhan sempurna pengetahuan dia. Sampai situ. Dan akhirnya tuan-tuan, dan dalil ilmu Allah, jika Allah itu jahil, nescaya tiada ia mengkehendaki. Kalau Tuhan jahil, tentulah Tuhan juga tak bersifat dengan iradah. Sebab apa? Tuhan nak berkehendak, pasti dia kena tahu apa yang dikehendaki. Kalau Tuhan kehendak juga, walaupun dia tidak tahu apa yang dikehendaki, itu lemah. Itu menunjukkan kepada lemah. Yang demikian itu mustahil. Kenapa? Kerana telah sabit ia mengkehendaki. Kita belajar pada pelajaran yang lalu ni, kita dah sabit, dah tetap dah bahawa Allah bersifat dengan berkehendak dengan dalil yang telah lalu. Maka dengan itu tetaplah ilmu baginya Allah. Apabila sabitnya ilmu itu bagi Allah Ta'ala, maka mustahillah jahil bagi dirinya. Gitu tuan-tuan. Itulah sifat iradah dan sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur nanti kita akan sambung sifat yang ke-10, sifat hayat, ertinya hidup. Baik. Wallahu a'lam. Jadi yang mana baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lemah kurangan sepun kemaafan, salah dan silap kalau ada minta tolong perbetulkan. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wa sallallahu wa nawwir qulubana bi nuri hidayati ma'rifatika wa nawwarta al-ardha was sama' bi nuri syamsik. Allahumma iftah 'alaina fathul 'arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.